SIM, saya kan nggak kenal. Semua kenal juga. Ada yang nggak kenal pula. Nanti dia kasih kenal diri dia. Dia bertugas sebagai unit Peronda MPV PDRM di Jabatan Pencegahan Jenayah Keselamatan dan Komuniti. Tanpa membuang masa, kita jemput dia untuk memberikan ceramah. Sejahtera pada tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari yang hadir di gereja pada pagi ini. Terima kasih Pastor Daerah Pendeta Dehat dan juga penceramah-penceramah yang lain. Sepatutnya saya baru sampai, belum hilang penat, tapi tidak apa. Dia bagi tanggung jawab saya akan laksanakan sebaik mungkin. Apa yang kurang dan apa yang kurang itu mungkin yang tidak baik itu mungkin daripada saya sendiri. Yang baik kita ambillah. Oke, yang gambar sana tuh kita abaikan. Ya, yang gambar tuh kita abaikan. Oke, kita fokus pada hari ini adalah kesadaran wanita terhadap jenayah. Tapi saya tengok di sini lebih kurang 70% adalah wanita. Jadi saya akan terangkan secara menyeluruh, secara ringkas ya. Ya. Oke, sebelum itu saya terangkan tentang undang-undang. Ada di antara saudara-saudari atau tuan-tuan yang belajar undang-undang kan? Sebab saya sendiri pun belum habis belajar undang-undangan. Oke, definisi undang-undang. Menurut Kamus Dewan, undang-undang ialah sesuatu peraturan atau keseluruhan peraturan yang dibuat oleh sebuah kerajaan negeri atau negara dan ianya mesti dipatuhi oleh setiap individu atau masyarakat tersebut. Di dalam sebuah negara demokrasi, parlimen membuat undang-undang yang mesti diikuti oleh setiap orang. Siapa? Saya belum perkenalkan diri saya dulu kan. Tapi ada yang kenal dan ada yang mungkin saya rasa tidak kenal. Jadi buat kenal saja lah. Sudah dikenalkan tadi itu? Di sini ada sistem mahkamah di Malaysia. Sistem mahkamah di Malaysia ada mahkamah sivil di bawah kerajaan pusat yaitu Badan Hakiman Malaysia, mahkamah syariah di bawah kerajaan negeri yaitu kuat kuasa sultan. Ini ada hierarki mahkamah di Malaysia. Mahkamah Persekutuan, Mahkamah Rayuan, Mahkamah Tinggi, Mahkamah Seksyen, Mahkamah Magistrate, Mahkamah Tinggi. Di dalam Mahkamah Pusat atau Mahkamah Rayuan di bawah Mahkamah Tinggi lah, di bawah Mahkamah Seksyen atau Magistrate di Mahkamah Rendah. Oke, jenayah. Jenayah, tentu sekali setiap pergerakan kita ini sebenarnya kita terdedah dengan jenayah. Di mana-mana kita pergi, di kampung kah, di bandar kah, ataupun dalam kendaraan kah, semasa bawa kendaraan, drive kendaraan, kita sebenarnya terdedah dengan jenayah. Tidak kira jenayah apa? Jenayah harta benda, jenayah macam-macam. Nih, samun, merompak, itu kita kena sedar bahwa kita terdedah dengan jenayah. Setiap gerakan kita terdedah dengan jenayah. Definisi jenayah. Jenayah merupakan satu perbuatan yang menyalahi undang-undang kerajaan sesuatu tempat. Orang yang melakukan perbuatan jenayah ini dinamakan penjenayah. Jenis-jenis jenayah.
Jenayah boleh dikategorikan kepada beberapa, yaitu jenayah harta benda, jenayah tubuh badan, jenayah komersial, jenayah cyber, jenayah maritim, jenayah udara, jenayah melibatkan moral, dan jenayah melibatkan hak individu, kumpulan ataupun organisasi. Oke, kita tengok di sana. Oke, yang pertama jenayah harta benda. Jenayah harta benda lebih mudah diperkatakan karena ianya tidak melibatkan kecelakaan pada fisikal. Ianya melibatkan hilang dan rampasan barang-barang serta wang ringgit atau pecah masuk permis. Jenayah ini adalah jenayah sedikit berbanding dengan jenayah fisikal yang dilabelkan lebih kejam dan ganas. Contoh kecurian, pecah rumah, ragut, curi kendaraan. Tapi sebenarnya jenayah harta benda ini sekiranya penjenayah tersebut tidak berjaya ataupun tidak berjaya, melalui pengalaman saya, mesti kita akan dapat kecederaan. Dalam 50% akan mendapat kecederaan. Di antara kecederaan ringan ataupun berat. Yang berat contohnya masa dia membuat rumpakan ataupun sabun, mungkin ada penjenayah itu ada pisau, ada tikam. Itu adalah kecederaan yang serius lah, yang boleh membawa kepada maut ataupun pembunuhan. Oke, tengok yang kecurian. Kecurian ini banyak jenis kecurian. Kecurian harta benda, kecurian terutamanya kecurian harta benda lah. Pecah rumah, ragut. Oke, saya sentuh pasal ragut. Kebanyakan daripada penelitian saya melalui orang awam yang ada di sekeliling ataupun di bandar, tepatnya di bandar, terutama di kalangan wanita. Oke, bila jenayah ini adalah kecurian kita sendiri. Disebabkan apa? Disebabkan cara pemakaian kita. Contoh, dengan berjalan gelang emas sampai di sini, rantai sampai di sini. Di situ adalah tumpuan penjenayah untuk melakukan jenayah. Contohnya ragut. Contohnya senang saja. Bila kita di kedai makan, tidak kira siapa, wanita ataupun lelaki, kita di kedai makan, kita letak telepon atau dompet, kebiasaan saja. Tapi sebenarnya itu adalah kecuaian kita. Apabila penjenayah masuk, dia tengok dari jauh, kita tidak kenal siapa itu penjenayah. Dia berjalan, terus ambil. Terus satu contoh lagi, kebanyakan yang buat ini adalah wanita. Bila berjalan di pasar, telepon dikasih keluar, iPhone di sini, timbul lagi begini kan? Betul lah. Kira-kira timbul jalan, tiba-tiba mana telepon saya? Hilang. Betul lah. Ini reality ya. Ini reality. Sepatutnya sekurang-kurangnya lah telepon itu simpan di hadapan supaya orang kita nampak. Kita berjalan pun kita nampak kiri kanan. Kalau di belakang nampak tidak kan? Itu kita punya apa? Itu kita kena paham. Ini case rompangan bersenjata. Kita tengok gambar di sana. Itu tengok dua penjenayah mati ditembak. Biasanya ini berlaku di KK pun berlaku, dan kebanyakan berlaku di Semenanjung lah. Ini case gaduh ataupun cemburu. Case gaduh. Tengok, dua orang lagi bergaduh, seorang perempuan. Misalnya kalau case yang viral sekarang ini kan sondol ulangan. Betul lah. Jadi kita kena paham.
Oke. Kes cemburu pun boleh membawa kepada pergaduhan. Di dalam keluarga sendiri pun, adik-beradik. Contoh selalunya akan berlaku apabila kedua ibu bapak akan meninggal dunia. Jadi harta peninggalan itu dia tidak bagi sama rata. Jadi itu adalah satu. Tiba-tiba pula si abang ini, ini saya punya, ini. Adik pula, kau jangan begitu. Kasihlah bagi sama rata. Jadi itu satu-satunya pergaduhan. Oke, boleh. Kita sebagai ibu bapak, kalau anak-anak saya selalu beritahu orang satu persoalan yang saya tanya orang, kau membuli gak di sekolah? Nah, kalau kau membuli, dia bilang tidak, dia bilang. Jadi kalau ada orang membuli kau, kasih tahu cigo kau, itu sejak begitu. Dia membuli. Habis sekarang ini kejadian membuli kebanyakan berlaku di sekolah asrama, ya. Jadi adalah bukan saja tanggung jawab di sekolah, tapi ya tanggung jawab daripada kita juga, ibu bapak, daripada rumah, perhatian kepada anak-anak kita. Oke, jangan kita abaikan. Kes merupakan bersenjata. Ini. Ini sama juga, kes merupakan bersenjata. Baru-baru ini terdapat satu kes di KK. Kes merupakan kedai 24 jam di Kingfisher. Beginilah, ada 3 orang, pisau, pemotong daging. Sekiranya kamulah menjaga kedai. Kalau kamu kena, bagi saya duit, semua duit sana. Apa yang kamu buat? Ambil sejalah. Ambil sejalah semua kan. Tapi kejadian burus ini ketidakpuasaan, terutama dari segi politik lah, kebanyakan dari segi politik ataupun resis. Ya, saya pernah bertugas sebagai anti rusuhan, itu anti rusuhan. Kalau ada rusuhan saja terus pergi sana, ada rusuhan saja terus pergi sana. Pernah berhadapan dengan lebih kurang seksual. Siapa paham zina seksual? Jangan kita tidak ambil tahu ya, sebab ini adalah zina yang sering berlaku terhadap tidak kira tua, pertengahan umur ataupun kanak-kanak, terutama kepada wanita. Zina seksual, rogol, Section 75, Section 76 Kanun Kesusahan. Sumbang mahram, Section 376B, 76-3 KK. Cabul kehormatan, Section 354 KK. Mengaibkan kehormatan. Kita baca sendiri. Akta kesalahan seksual terhadap kanak-kanak. Kanak-kanak dia ada akta sendiri ya. Dan lain-lain section, termasuk dalam akta kanak-kanak. Gangguan seksual melalui kata-kata lucah. Biasanya terjadi ini di tempat kerja ataupun sesama kita di tempat kerja atau di rumah. Kata-kata lucah. Yang kedua, isyarat. Kadang-kadang kalau isyarat ini kamu akan paham. Isyarat, siapa tahu isyarat lucah? Ion, apa isyarat lucah? Salah satu, saya tunjukkan mereka mau tahu isyarat lucah adalah ini jari tengah nih. Apa ini? Itu salah satu isyarat lucah. Secara visual ataupun peralatan media dan elektronik.
Ini pun selalu, kalau anak-anak kita di bawah umur, kalau anak-anak saya akan selalu tengok dia punya telepon. Saya cek semua. Tapi ada yang tidak betul. Oke, kita sebagai ibu bapak, kita tengok dia punya telepon dan bagi nasihat. Oke, mengapa jenayah ini berlaku? Oke, faktor-faktor yang menyebabkan jenayah berlaku. Oke, perbandaran. Perbandaran ini adalah kawasan bandar, kawasan yang tumpuan orang ramai. Sikap masyarakat yang individualistik, hadiran warga asing, pengaruh dadah, kurang didikan agama, kelemahan penguatkuasaan undang-undang, pengaruh negatif media massa, mengejar kemewahan, kurang kesadaran masyarakat dalam pencegahan jenayah, dan faktor persekitaran. Bila ada coba, hisap. Maksud tidak cukup 1 batang, 2 batang, tidak 1 batang, 1 bungkus. Bagus, sumbat di mulut 1 bungkus kan, baru pasate. Oke, pencegahan jenayah. Bolehkah jenayah dicegah? Ya, pencegahan jenayah ialah usaha yang definisi pencegahan jenayah, yaitu pencegahan jenayah ialah usaha yang mengandungi strategi dan pendekatan secara reaktif dan proaktif untuk mencegah jenayah daripada berlaku, menghapuskan DADA, bukan DADA ya, DADAH, ada H di belakang. Okay. Dada ialah sebarang bahan kimia yang digunakan pada tubuh manusia atau hewan untuk mentiasat, merawat atau mencegah penyakit. Dada akan mengakibatkan ketagihan, kemerosotan kesehatan atau keruntuhan akhlak pengguna apabila dimakan atau diminum atau dimasukkan ke dalam badan dan tidak mengikut peraturan. Kesan-kesan buruk dada: merusakkan sistem saraf pusat, otak, dan saraf tunjang dalam keadaan mabuk atau khayal, penagih tidak dapat mengawal pergerakan dan perimbangan badannya. Risiko jangkitan HIV, AIDS, hepatitis, dan sawan apabila menggunakan alat suntikan yang dikongsi. Kesan ke atas wanita mengandung, yaitu seperti keguguran, kelahiran bayi songsang, lahir belum cukup bulan, kematian bayi semasa lahir, melahirkan bayi yang tidak sempurna, cacat, melemah dan merusak daya pemikiran, pemahaman, percakapan, pengiraan dan kebolehan menyelesaikan masalah, menyebabkan gangguan emosi dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Mungkin itu adalah kita terima saja yang buruk itu, kita buang lah. Oke, sini saja penerangan saya tentang jenayah, kesadaran kita terhadap jenayah. Bukan saja wanita, tapi untuk kita semua. Ya, sebab kita ini, kita keluar saja daripada rumah, kita terdedah kepada jenayah.